Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan sahabat-sahabat kita pada pagi ini untuk membaca Al-Quran berjemaah, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan dan puan-puan sihat ke? Semua apa khabar? Dah makan pagi ke? Rasanya masih awal ni kalau bersarapan kan. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada setiap pagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah, saya sihat. Syukur. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jomlah sama-sama kita berkongsi, kita share sebanyak yang mungkin supaya lebih ramai cinta dengan Al-Quran, supaya lebih ramai dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, asbab musabab kita berkongsi ni wallahu alam, kita tak tahu Allah dah angkat martabat kita. Betul tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita tak nampak ni lah benda yang kita buat. Asalkan ikhlas, dia akan terasa satu nikmat yang kita tak mampu nak cerita dekat orang lain. Bila kita berkongsi ni wallahu alam, kita tak tahu sama ada amalan ni sahaja yang Allah asbab musabab Allah tarik kita masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jomlah kita berkongsi, jomlah kita buat amal ibadat yang sebanyak yang mungkin. Dengan perkongsian ni lah ramai yang boleh istiqamah dalam bacaan Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan Allah angkat martabat kita di sisinya. Kita tak perlu pun nak angkat martabat kita di dunia, tak ada nilai pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab kalau kita mati semua setaraf, semuanya datang daripada tanah, balik pun kepada tanah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana rasa nak sangat-sangat dekat diri dengan Tuhan, dekat diri dengan Allah, dekat diri dengan Rasul, dengan Al-Quran, insya-Allah jom sama-sama kita jadikan sahabat-sahabat sekeliling kita, sahabat FB kita, jadi sahabat kepada Al-Quran, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, semua sihat-sihat lah, insya-Allah. Baik. Jadi selamat pagi, selamat bercuti juga kepada yang bercuti nah, insya-Allah. Jadi insya-Allah perkongsian saya pagi ni berkaitan dengan ibu. Tuan-tuan dan puan, mungkin ada kita tertekan emoji ke. Hati-hatilah, tertekan emoji tu bahaya tu. Kadang-kadang terkeluar benda yang tak sepatutnya. InsyaAllah tak apa-apa. Kami faham insya-Allah. Baik, perkongsian saya pada pagi ini berkaitan tentang Al-Quran, berkaitan tentang ibu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak cerita tentang ibu ni sangat-sangat banyak. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan lagi banyak pengalaman daripada saya, sebab saya baru hidup dalam dunia ni 23 tahun. So umur saya 23 tahun lah. Jadi pengalaman saya tentang seorang ibu ni mungkin belum banyak macam tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya boleh ceritakan, ya Allah, kita bila selagi mana kita ada ibu, kita hargailah ibu. Sebab apa? Sebab bila tak adanya ibu ni, seorang ibu ni, tempat duduknya, kain batiknya, bajunya, di mana tempat dia mandi, di mana tempat dia solat, di situ semua kita tengok pun dah jadi rindu. Time tu kita dah tak ada guna dah untuk bagi duit, untuk buat baik dan sebagainya, untuk buat baik kepada ibu bila dia hidup. Jadi apa sumbangan kita kepada ibu? Jadi sumbangan kita adalah
Kalau kita tak mampu daripada segi bentuk kewangan, kita sedekahkan Al-Fatihah pada tiap-tiap hari. Walaupun hidup, walaupun dah tak ada. Jadi insya-Allah kita cuba untuk sedekahkan Al-Fatihah tiap-tiap hari nah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab apa saya kisahkan tentang ibu? Ada satu kisah ni, umi saya. Jadi umi saya selalu join lah. Tiap-tiap pagi dia akan join. Dia akan join tiap-tiap pagi. Umi saya ni dia pernah bermimpi tentang tentang ayah long saya lah yang telah meninggal sekian lama, sangat lama lah. Umur saya time tu pun masih dalam 11 atau 12 tahun macam tu kot. Ya, saya so lepas tu, tok saya ni, ayah long saya meninggal dulu, tok saya belum meninggal lagi. Ni belah ayah lah. Tetapi umi saya bermimpi macam mana? Saya pendekkan cerita. Kan ayah long meninggal. Jadi seorang ibu ni dia tiap-tiap hari mendoakan kepada seorang anak. Kan tak terputus doa seorang ibu ataupun seorang anak ni kepada ibu atau anak yang telah meninggal ataupun yang hidup. Jadi bila mana tok saya ni meninggal, mak saya, umi saya bermimpi ayah long tu yang pak menekan saya tadi mai rumah, ketuk pintu. Dia tanya semua sihat ke? Lepas tu ayah long dengan pakai kain pelekat, pakai baju putih. Kita wallahu alam lah, ni cuma saya cerita tentang mimpi yang boleh kita ambil pengajaran. Dia kata kenapa ayah long mai, kenapa abang long mai kan? Umi saya tanyalah dalam mimpi tu, kenapa abang long mai? Sebab nak minta pakat-pakat doa lah, abang long bagi hadiah dekat dalam kubur. Sebab lah ni kan dah terputus dah doa seorang ibu. Lepas tu tepat seminggu selepas meninggalnya tok saya tu, mimpi ayah long, mimpi pak menekan saya tadi, mimpi dia minta sendiri sedekahkan tiap-tiap hari hadiah kepada dia yang di dalam kubur tadi. Jadi apa motif yang saya nak cerita tu? Motif yang saya nak cerita tu adalah doa kita takkan terputus kepada seorang ibu, kepada seorang anak. Walaupun seorang ibu tu doa kepada anak, takkan terputus. Jadi mujarabnya doa seorang ibu. Jadi macam mana pun kita seorang ibu tu buruk terang mana pun, dia tetap ibu kita. Ustaz, macam mana kalau ibu kita bukan Muslim? Alhamdulillah saya dah masuk Islam 1 tahun. Selalu doakan ibu ayah semoga masuk syurga. Minta doa masuk Islam. Doakan masuk Islam, insya-Allah. Doakan, Allah bukakanlah hati ibuku ya Allah. Ya Allah, masukkanlah dia dalam Islam ya Allah. Ya Allah, bagilah ibu ayahku ya Allah hidayahmu ya Allah, petunjuk dan hidayahmu ya Allah. Kita doakan, sentiasa doakan ibu, insya-Allah. Bila ibu senang dengan kita, bila ibu ayah ni lapang dengan kita, insya-Allah Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah senangkan hati kita. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun susah terang mana pun, kita insya-Allah jangan tunjuk kesusahan tu dekat mak ayah kita, insya-Allah. Okey. Boleh. Jadi kita muliakan ibu. Saya ingat lagi waktu saya aksiden ni pengalaman saya lah. Rezeki siapa yang masuk awal. Pengalaman saya pernah aksiden. Minta maaf lah cerita berkaitan dengan ni. Tapi untuk kita ambil satu pengajaran yang daripada saya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih dahsyat. Macam saya pernah satu ketika umur saya dah 21. Umur saya dah 21. Saya aksiden tak boleh jalan selama 8 bulan. Selama 8 bulan. Di sepanjang tempoh tu, umur 21 ni, umi saya lah yang mandikan saya. Saya tak boleh gerak. Dia lah yang mandikan saya. Dia lah yang lapkan badan saya. Dia lah yang sabunkan saya. Kemudiannya, kami 10 beradik. Tapi
saya anak kedua antara 10 beradik, tetapi dia tetap layan setiap orang anak dia tanpa kami nampak pun dia berbelah bagi kasih sayang. Jadi kat mana poin yang saya nak ceritakan adalah doa seorang ibu ni takkan terputus. So, kita yang masih ada ibu ni doakan kepada ibu kita, buat baiklah selagi mana kita boleh buat baik. Dan kemudiannya yang dah tak ada, ibu yang tak ada, sekarang kita sedekahkan tiap-tiap hari untuk mak satu Al-Fatihah, untuk ayah satu Al-Fatihah. Jangan kita buat satu Al-Fatihah untuk dua-dua orang. Faham tak maksud saya? Maknanya kita baca satu Al-Fatihah khusus untuk mak, satu Al-Fatihah untuk ayah. Begitu juga yang walaupun yang hidup lagi pun kita boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk mak dan ayah. Jadi yang kita duk mengaji sekarang ni, baca Al-Quran, pernah tak kita minta doa daripada mak? Mak, doakan cik nah, doakan cik semoga kita cik boleh baca Al-Quran ni. Cik nak tunjuk ke orang lain, nak ajak orang lain sama, supaya orang lain boleh jatuh cinta dengan Al-Quran. Jadi kita minta doa daripada ibu, minta doa daripada ayah, semoga kita ni dilapangkan dada, mudah diberikan kefahaman Al-Quran. Mungkin di asbab musabab doa seorang ibu yang mujarab saya kata tadi, insya-Allah kita boleh baca Al-Quran. Masya-Allah, hebat kan doa ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, bukan nak buat sedih, tapi yang tu adalah tiket kita nak masuk syurga yang paling besar adalah seorang ibu. Ya, saya cerita tentang seorang ibu ni, saya sedih. Sedih sebab banyak jasa seorang ibu. Banyak jasa seorang ibu. Saya boleh baca sekarang ni pun atas asbab musabab doa seorang ibu. Saya sensitif. Minta maaf lah nak. Okey. Tak mau sedih-sedih. InsyaAllah kita semangat. Jadi doa seorang ibu ni sangat-sangat mujarab. Saya boleh sampaikan ilmu. Saya boleh sampai ke tahap sekarang ni saya pun tak sangka yang saya boleh ajak orang lain. Saya boleh kongsi ilmu dengan orang lain atas asbab musabab ibu saya, atas asbab musabab ayah saya. Jadi macam mana kita lakukan dekat ibu kita? Kita buat baik, kita sentiasa sedekah dekat ibu kita, tak kedekut, ringan tulang, sentiasa jenguk ibu. InsyaAllah anak-anak kita akan balas macam mana kita. Okey? Nanti saya kisah tentang anak pula, cerita seorang anak. Cerita seorang anak yang mana kita nak datangkan, kita dapat anak ni bukan sekadar kita nak menunjuk ke orang, oh anak aku ni handsome dan sebagainya, anak aku kaya, tak. Kita dapat anak ni, kita nakkan anak ni, kita nak datangkan dia sebagai manfaat, sebagai syafaat yang boleh tarik kita ke dalam syurga. Macam tu. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, satu lagi. Jalan nak masuk syurga ni, jalan nak masuk neraka ni manis tak? Manis. Macam itulah sebaliknya. Jalan nak masuk syurga ni pahit, tapi kita kena lalui. Boleh? Okey. Saya 10 beradik tu yang saya ceritakan kenapa saya terlalu sensitif tentang ummi saya, walaupun sampai sekarang lah tak nampak dia membezakan kasih sayang di antara anak-anak tadi. Kami 10 beradik, walaupun saya accident macam tu, dia tetap mandikan saya. Umur 20 lebih dah ni, mandikan saya, sabunkan badan saya, lap badan saya, semua dia yang buat. Mana ada adik-beradik lain tak buat pun. 10 beradik tadi, tetapi ibu saya yang ni. Tu nampak tak kenapa Nabi sendiri pun bila tanya kita nak kasih sayang dekat siapa lagi, 3 kali dia jawab dekat ibu. 3 kali. Sebab mulianya seorang ibu. Mau tak mulianya, kandungkan 9 bulan, lepas tu melahirkan, jenuh melulung, sakit, kemudiannya melahirkan pula, ya Allah, lepas tu nak jaga pula, nak menyusukan pula.
Nampak tak jasa seorang ibu? Jadi kita jangan lupa doa dekat seorang ibu. Kalau yang ada, kita mintalah doa daripada ibu. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah tenangkan hati kita, Allah buka jalan untuk kita senang mengaji dan sebagainya. InsyaAllah doa ibu sangat-sangat mujarab, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang ada kan yang tak ada ibu, kita banyakkan sedekah Al-Fatihah untuk ibu kita. Boleh? Ibu ayah lah. Okay. InsyaAllah nanti kita masuk berkaitan tentang ayah. Oh, mana Acik? Dia berkata ustaz cerita tentang ibu je. Ayah pun apa kurangnya, hebat sangat-sangat seorang ayah ni. Sebab saya pun nak jadi ayah kan. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah. Sedih-sedih tak mahu sedih-sedih. Cumanya kita kena ambil pengajaran. Kita kena ambil pengajaran daripada moral story tadi yang saya cerita tadi. Sebab apa? Sebab nak ceritanya doa seorang ibu ni tak ada penghalang dah. Tak ada orang kata tak ada penghalang lah di antara Tuhan dengan kita. Jadi kita banyak-banyaklah doa dekat ibu, semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan. Minta doa pula daripada ibu, semoga kita ni dimurahkan rezeki, boleh sebarkan manfaat kepada orang lain. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ramai-ramai berkongsi live kita pada pagi ni. Semoga Allah menjadikan asbab yang kita kongsikan tu, Allah bukakan pintu hati kita mudah menerima ilmu. Boleh? Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dah. Jom. Kita mula dah nah. Insya-Allah. Hari ni boleh kita target 2 muka lagi, boleh? InsyaAllah. Okey, terus. Jom kita zikir pula. Semoga dilapangkan dada dahulu. Kita diberikan kefasihan untuk membaca Al-Quran. Boleh? Kita salawat nah, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita boleh dah mula ni. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita tanda tangan dulu, kita doakan. Okey? Boleh? InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan kepada sahabat-sahabat kita dipermudahkan urusan, diberi kelancaran, diberikan istiqamah untuk percantikan Al-Quran. Terima kasih sangat-sangat. Moga-moga Allah balikkan doa yang kita doa tu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendoakan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita boleh mula dah. Muka surat 96 ayat 106. Boleh? Baik, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Ulang. Wastaghfirillah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk Allah ini, pastikan jangan ada lantunan. Bukan salah. Bukan wastaghfirillah. Salah nah, bukan tara. Okey, kita ulang. Macam mana? Saya baca dulu, dengar baik-baik nah. Wastaghfirillah. Macam tu. Okey. Ulang. 1, 2, mula. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Ulang. Innallaha kana ghafurar rahima. Okey, seterusnya. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Ulang. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Panjang sikit kan? Jadi tegakkan badan, bidangkan dada dan tarik nafas melalui hidung bila saya sebut mula. Boleh? 1, 2, mula. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Terima kasih kepada yang mendoakan sahabat-sahabat kita. Moga-moga Allah balikkan doa tu kepada sahabat-sahabat yang mendoakan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada yang memberi salam, insya-Allah. So kita sambung pada ayat 105. Okey, boleh. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah
Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi saya dah masuk dah insya-Allah. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Okey, seterusnya. Wa huwa ma'ahum idh yubaytun. Wa huwa ma'ahum idh yubaytun. Ma la yarda minal qawl. ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. Ulang. Kali ini kita tegakkan badan, bidangkan dada dan tarik nafas melalui hidung. InsyaAllah. Okey, cuba nak. 1, 2, mula. Ha antum haulai jadaltum anhum. Ambil balik. Jadaltum anhum fil hayatid dunya. Ulang. Jadaltum anhum fil hayatid dunya. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ulang. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada yang memberi salam, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang mana yang masih belum berkongsi dan belum gandakan pahala, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Kali inilah peluang untuk kita kaut banyak, seberapa banyak pahala yang kita boleh dapatkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit makluman, kelas pengajian kita ni insya-Allah kita akan teruskan sampai khatam berjemaah. Bolehkah? Boleh. Kita istiqamah sampai khatam berjemaah. Boleh? Sampai kita khatam sekali, okey? Waalaikumsalam kepada adik saya, kepada Umi, kepada sahabat-sahabat main mengaji, insya-Allah. Silakan berkongsi dahulu. Kepada yang sudah berkongsi, tahniah dan terima kasih kerana sudah mendaftar menjadi jutawan akhirat, insya-Allah. Baik, seterusnya ayat 110. Kita dah baca dah setengah muka, insya-Allah. Kita teruskan. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ulang. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا
أو يظلم نفسه. Okey, seterusnya. ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد الله غفورا رحيما. InsyaAllah kita boleh istiqamah kan? Sampai kita khatam insyaAllah. Nak cari kenikmatan tu dalam khatam beramai-ramai ni. Saya rasa saya pun first time kalau buat program ni, kita khatam di seluruh dunia. Kita buat kita sendiri, kita baca satu Al-Quran. Kan insyaAllah. Azam insyaAllah. Boleh. Okay. Baik, seterusnya. وَمَنْ يَكْسِبْ ulang. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Okey, seterusnya. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً. Minta maaf, kita berhenti sini lah sekali lah. Okey, baik, ulang sekali lagi, dengar baik-baik. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا. Berhenti situ. Okey, ulang sekali lagi. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا. Seterusnya. ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا. Ulang. ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Okey, tuan-tuan dan puan yang mana yang tak nampak belah kanan, kiri, sebenarnya saya dah letak Quran ni di center dah, di tengah-tengah. Jadi minta tuan-tuan dan puan lintangkan telefon untuk dapatkan visual yang lebih elok, yang lebih berkualiti. Boleh nampak semua, insya-Allah. Kita doakan sahabat-sahabat Al-Quran kita ni dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan, kita telah pun sampai di ayat terakhir pada muka surat 96. Jom kita sama-sama istiqamah habiskan satu muka, kemudiannya yang nak teruskan kepada muka surat kedua, silakan insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, minta maaf saya potong sikit. Boleh tak saya nak tahu, mungkin saya seronok lagi semangat bila tengok sahabat-sahabat yang mengaji, yang join Quran, yang join mengaji kita pagi-pagi ini. Adakah ada peningkatan dalam bacaan Al-Quran walaupun sedikit? Ada tak? Kita nak tengok dan kita boleh bagi semangat dekat sahabat-sahabat yang lain. Semoga mereka tengok, wow, ramainya boleh baca. So bila dah ramai boleh baca, dia lagi rasa semangat nak khatam sama-sama dengan kita, insya-Allah. Boleh?
rasa macam lebih lancar, lebih laju sikit baca sekarang ni. Okey, insya-Allah. Jom kita teruskan. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh. Okey, seterusnya kita ulang sekali lagi. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh. Ulang balik, ambil balik. Wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum. Okey, ulang. Wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum. Okey, seterusnya. Alhamdulillah, semua pakat boleh baca. Syukur. Saya tumpang seronok nah. Bukan apa saya nak. Saya ni jadi perantaraan di antara tuan-tuan dan puan-puan boleh mengaji. Seronok. Pakat-pakat boleh mengaji. InsyaAllah. Jadi macam itulah kita nak sahabat-sahabat kita seagama boleh mengaji. Dengan macam mana cara kita nak bagi orang boleh mengaji? Kita berkongsilah live-live tentang pengajian. Tak kisahlah live saya ke ataupun live-live daripada page lain pun boleh. Tak ada masalah. Janji kita istiqamah dalam bacaan Al-Quran, insya-Allah. Baik, seterusnya. Ayyudilluka wa ma yudillun. Ulang. Ayyudilluka wa ma balik. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Ulang. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Seterusnya. Wa ma yadurrunaka min syai'. Wa ma yadurrunaka min syai'. Ada juga setengah orang, kalau dia seorang-seorang dia tak jadi baca Al-Quran. Disebabkan ada live macam ni, dia teruskan mengaji tiap-tiap hari istiqamah. Jadi jomlah sama-sama kita cari pahala yang sebanyak yang mungkin. InsyaAllah mungkin asbab musabab kita, tu yang saya kata, takut-takut, bukan takutlah, disebabkan kita tu lah, ada orang yang istiqamah baca Al-Quran. Sebab ramai je yang kalau seorang-seorang dia susah nak baca Al-Quran sebab dia rasa macam dia tak boleh kan. Jadi sebab musabab kita buat kelas ni, insya-Allah ramai yang istiqamah dalam bacaan Al-Quran. Baik, seterusnya kita habiskan. Wa anzalallahu 'alaikal kitab wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ulang. والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل
fadlullahi alaika azima. Baik, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Yang mana yang target semoga yang nak ke tempat kerja, insya-Allah semoga Allah permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana yang nak ke tempat kerja, insya-Allah moga dimurahkan rezekinya semua sekali, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, so pagi ni untuk sesi pagi kita just baca bertajwid nah tuan-tuan dan puan-puan. So kalau nak keluarkan hukum terlalu banyak, saya syorkan masuk ke kelas tajwid, asas tajwid, ataupun yang bagi yang nak kenal huruf yang lebih tepat, asas kelas asas tamhid, tentang pengenalan huruf, insya-Allah. Jadi kelas pagi ni kita just baca dalam keadaan bertajwid sampailah kita khatam, insya-Allah. Jadi kita kena praktis lah. Yang mana saya pernah tunjukkan cara bacaan dengung, yang mana kena dengung, yang mana kena jelaskan, yang mana kita kena panjang, yang mana kena pendek. Itu yang kali pertama saya baca, dengar baik-baik dan tengok. Kemudiannya kali kedua barulah kita baca beramai-ramai. Boleh? InsyaAllah. Jom. La khaira fi kathirin min najwahum. Ulang. La khaira fi kathirin min najwahum. Okey, sebelum illa boleh berhenti nah. Sebelum illa kita nampak, ni salah satulah, kita boleh berhenti sebelumnya ataupun sebelum au, insya-Allah lagi kita tunjuk lagi. Sebelum waw boleh berhenti, insya-Allah. Baik, teruskan. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. Sebelum au kita berhenti. Okey, baik. Ambil balik, ulang. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas aw islahin bainan nas. Alhamdulillah, tahniah kepada yang mana yang dapat improvement dalam bacaan Al-Quran, dan teruskan bagi semangat kepada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita tulis tu ada je yang baca kadang-kadang ramainya boleh baca Al-Quran. Seronoknya, insya-Allah aku nak cuba tengok join live ni sampai habis. Tengok-tengok kita pun tumpang pahala, macam mana dia dapat pahala. Benda sekecil-kecil benda kita nampak, tiba-tiba dapat pahala berganda-ganda pula dekat kita, insya-Allah. Baik. Seterusnya. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Sebelum fa. Okey, boleh berhenti. Ulang. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Alhamdulillah. Seterusnya ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Panjang kan? Jadi jom kita test
guna teknik pernafasan yang diberikan. Jadi insya-Allah banyak teknik pernafasan. Jadi ni salah satulah. So tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung bila saya kira sampai mula. Boleh? Baik. 1 2 mula. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به. Boleh? ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا. Okey, dah separuh muka surat dah. Insya-Allah kita habiskan lagi separuh insya-Allah. Boleh? يدعون من دونه إلا إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا. Saya pun tercungak-cungak dah tu. InsyaAllah kita cuba sekali lagi teknik pernafasan tersebut. Okey. Tegakkan badan, bidangkan dada dan tarik nafas melalui hidung. Baik. First, kita tarik nafas dulu. Lepaskan. Okey. Kemudian tegakkan badan, bidangkan dada. Saya kira sampai mula tarik nafas melalui hidung. Boleh? 1, 2, mula. Yad'una min dunihi illa inatha. Tu dia. Seterusnya. Wa in
يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله Okey, mim kecil ni tanda berhenti nah tuan-tuan dan puan. Dia tak bertemu dengan ba. Nampak mim kecil, ekornya pendek. Tu tanda seeloknya kita berhenti. Boleh? Okey. Seterusnya wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sekali lagi, teknik pernafasan. Ikut teknik pernafasan tersebut. Tegakkan badan bermaksud jangan bongkokkan badan. Tegakkan badan, bidangkan dada, tarik nafas melalui hidung bila saya kira sampai mula. Boleh? 1, 2, mula. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Seterusnya wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Boleh? Okey, kita ulang sekali lagi. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. Seterusnya فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Seterusnya ayat terakhir dah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ustaz boleh ulang tak ayat ni? Ayat 119 kah yang tadi kan? Baik, insya-Allah sekejap saya akan baca sekali saja, sekali lalu nah. Baik, seterusnya ayat terakhir dah tuan-tuan dan puan. Ulaika ma'wahum jahannam. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Kena ulanglah sekali lagi. ولا يجدون عنها محيصا. Punya nak habis dia jadi ta tu. Okey, sekali lagi. ولا يجدون عنها محيصا. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, yang mana nak terus ke dewan makan, macam kantin, siapa yang nak masak, nak ke tempat kerja, silakan. Alhamdulillah, sebab dah berjaya habiskan 2 muka pada pagi ni, insya-Allah. Baik, bagi meraihkan yang suruh baca 119 tadi, insya-Allah. Jom saya baca sepintas selalu. Okey, boleh? وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبينا. Alhamdulillah, selesai nah. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan. Satu rahmat kepada tuan-tuan dan puan kerana istiqamah tiap-tiap hari baca Al-Quran 2 muka ni. Cuba pandang pandangan rahmat, pandang pandangan kasih sayang Allah. Ya Allah, kenapa kau pilih aku ya Allah untuk dalam majlis ilmu ni ya Allah? Sebab Allah cintakan kita, Allah nak kita dekat dengan dia. Allah nak naikkan maqam kita di sisi dia. Orang lain tak nampak tetapi Allah nampak, tuan-tuan dan puan. Baik, insya-Allah bila kita usaha tiap-tiap hari kita baca, ada impact yang kita, ada input, ada improvement yang kita akan nampak suatu hari nanti, insya-Allah. Lama-lama insya-Allah kita boleh baca, percayalah cakap saya, insya-Allah lama-lama kita boleh baca Al-Quran dengan fasih. Janji usaha. Jangan putus asa berdoa. Dan ingat tak pesanan saya di awal rancangan tadi, mohonlah kalau kita masih ada ibu ayah, mintalah doa daripada mak ayah, semoga dipermudahkan dalam urusan membaca Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, boleh tak kita ambil masa sikit saja, tuan-tuan dan puan, tak sampai pun 5 minit untuk kita sedekahkan Al-Fatihah ketiga orang ni, kepada tiga orang ni. Siapa dia? Kepada Nabi Muhammad pertama sekali, sebab dialah yang patut kita sayang dulu, sebab kita nak minta syafaat daripada dia. Jom, boleh tak siapa yang nak join, kita baca 3 Al-Fatihah kepada 3 orang ni. Siapa dia? Kepada baginda yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya kepada ibu, yang ketiganya kepada ayah. Siapa yang nak join bacaan 3 Al-Fatihah?
Boleh juga buat sendiri, tak ada masalah. Tapi better kalau kita nak buat jemaah pun lebih rasa seronok feel dia, insya-Allah. Okey? Boleh? Jom. Join saya nah, kita baca 3 Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ibu dan juga kepada ayah. Okey? Boleh? Insya-Allah. Baik, pertama sekali Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين آمين. Okay, selesai untuk Nabi Muhammad. Seterusnya kita sedekahkan Al-Fatihah untuk ibu kita walaupun hidup ataupun telah meninggal. Baik, silakan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ibunda kita, insya-Allah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya kepada ayahanda kita, insya-Allah. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah bila kita meninggal nanti pun, moga-moga kita doakan anak-anak kita ingat dekat kita, setiap hari sedekahkan Al-Fatihah untuk kita, insyaAllah. Sebab di sana kita tak mengharapkan apa-apa harta pun, melainkan harta yang anak-anak ibu kita yang masih hidup. Kalau kita meninggal dululah, kita mengharapkan yang tu saja, sedekah Al-Fatihah, sedekah ayat Quran ataupun sedekah amalan. InsyaAllah InsyaAllah kita boleh amalkan benda ni tiap-tiap hari. Okey, baik, wallahu alam. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara ataupun terguriskan hati siapa-siapa. Saya halalkan ilmu, insya-Allah. Saya doakan semoga semua dapat istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jom kita doa dahulu. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Semoga kita berjumpa lagi pada besok hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.